Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syambin M. Nasir dengan nombor metrik di 201920912779. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan program dan ringkasan program. Nama program yang kami jalankan adalah Projek Bumi Hijau, di mana ianya berlangsung pada 11 Jun 2022 bersamaan dengan hari Ahad yang lalu. Penyertaan daripada peserta adalah seramai lebih kurang 20 orang. Komuniti sasaran yang kami pilih adalah penghuni Pusat Jagaan Anak Yatim dan Asnaf Zakat Baitul Mahabbah Tanjung Malim. Ringkasan aktiviti program terbahagi kepada 3, yaitu pembentangan slide kepentingan tumbuhan kepada alam sekitar dan manusia, pertandingan mewarna, dan akhir sekali aktiviti menanam pokok. Seterusnya, bahagian ringkasan Projek Santun Masyarakat. Projek Santun Masyarakat merupakan satu pengalaman pembelajaran kursus berkredit yang ditawarkan dalam kursus Insan Guru Profesional KPG 3013. Projek Santun Masyarakat merupakan satu program yang berfokuskan niche pendidikan dalam pelbagai disiplin ilmu. Selain itu, ia juga melibatkan 3 pihak utama dalam pelaksanaannya, yaitu Insan Guru Perantis, kami sendiri, pensyarah kursus, dan komuniti sasaran, yaitu penghuni Pusat Jagaan Anak Yatim dan Asnaf Zakat Baitul Mahabbah Tanjung Malim. Walau bagaimanapun, Projek Santun Masyarakat ini bukanlah satu kerja aktiviti sukarelawan untuk masyarakat, tetapi ia adalah aktiviti menyantuni masyarakat dengan memfokuskan pembelajaran civic terhadap komuniti sasaran yang kami pilih. Projek Santun Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh 4 orang pelajar kursus KPG 3013, dan pelaksanaan Projek Santun Masyarakat ini berkaitan Projek Bumi Hijau dipilih kerana untuk mendidik masyarakat akan kepentingan pokok kepada alam sekitar dan manusia, di samping mengajar cara menanam pokok dengan betul dan juga menyemai sikap kebertanggungjawaban diri masyarakat terhadap tumbuhan dengan cara penjagaan tumbuh-tumbuhan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama Zatu Arfa binti Ahmad Sabri akan meneruskan pembentangan dengan kekuatan program. Terdapat beberapa kekuatan program yang telah dikenal pasti sepanjang melaksanakan program ini. Yang pertamanya, program ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara anak-anak yatim dan ahli kumpulan kami. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa aktiviti yang telah kami laksanakan di sana. Antaranya, yang pertamanya aktiviti tayangan slide dan video, aktiviti menanam pokok, dan seterusnya aktiviti pertandingan mewarna. Aktiviti-aktiviti ini memerlukan interaksi dan komunikasi antara satu sama lain dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kami semua. Selain itu, program ini juga telah meningkatkan keyakinan diri kami dalam berhubung dengan pihak luar serta dapat meningkatkan kemahiran dalam menguruskan sesuatu program. Contohnya, cara untuk bercakap di khalayak ramai, iaitu anak-anak asuhan, dan bagaimana cara untuk menarik perhatian anak-anak asuhan tersebut untuk memberikan perhatian kepada kami sepanjang program berlangsung. Seterusnya, melihat dari aspek kelemahan pula, kelemahan yang utama dalam program ini adalah masalah komunikasi antara ahli kumpulan. Memandangkan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan secara atas talian, setiap ahli kumpulan berada di tempat tinggal masing-masing dan kami hanya mampu berkomunikasi dan berhubung melalui aplikasi WhatsApp sahaja. Keadaan ini menyukarkan kami untuk berhubung dan berbincang untuk mengeluarkan idea dengan baik berkenaan dengan program. Selain itu, kekurangan dari aspek kemudahan teknikal untuk membentang juga menjadi kelemahan dari pihak kumpulan kami. Kemudahan teknikal seperti LCD dan projektor untuk digunakan untuk menayangkan slide pembentangan tidak diperolehi di tempat program dan menyebabkan peserta hanya dapat melihat tayangan video dan tayangan slide melalui komputer riba sahaja. Akhir sekali, jumlah kumpulan sasaran juga tidak dapat dicapai dengan sepenuhnya dan kami hanya dimaklumkan oleh pihak asuhan setelah kami tiba di tempat asuhan tersebut. Menurut pihak asuhan, peserta yang tidak terlibat ketika program berlangsung adalah disebabkan keadaan kesihatan mereka yang tidak mengizinkan, menyebabkan mereka tidak dapat menyertai program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Azli
nombor matrik D20192091304. Hasil daripada program santun masyarakat yang telah kami jalankan, walaupun berjalan dengan lancar, tapi masih lagi terdapat beberapa kelemahan, dan mungkin saya akan memberi sedikit cadangan penambahbaikan berdasarkan pada kelemahan-kelemahan yang telah dinyatakan. Baiklah, yang pertama, cadangan yang pertama adalah menggalakkan lebih komunikasi berterusan antara ahli kumpulan kami, dan setiap daripada ahli kumpulan kami perlulah rajin untuk bertanya dan aktif sepanjang perjalanan program ini. Dan selain itu juga, setiap ahli kumpulan juga perlu sentiasa mengemaskini informasi berkaitan dengan program. Hal ini akan menyebabkan kelemahan dari segi komunikasi dan akan dapat dielakkan walaupun dilakukan secara atas talian. Seterusnya, untuk memastikan semua peserta ataupun kumpulan sasaran dapat menyertai program yang telah kami jalankan ini, jawatan kuasa pelaksana perlu menghubungi pusat-pusat jagaan dengan lebih awal supaya perancangan yang kami lakukan bersama pihak mereka lebih teliti dan berjalan dengan lancar. Dan hal ini seterusnya dapat membantu jawatan kuasa pelaksana untuk mendapatkan jumlah peserta dengan penyertaan yang lebih ramai dan lebih tepat. Dan akhir sekali, jawatan kuasa pelaksana perlu lebih peka dengan keperluan alatan khususnya dalam kemudahan teknikal. Dan hal ini yang membawa maksud setiap jawatan kuasa pelaksana perlu menyediakan seluruh keperluan program bagi memastikan program dapat berjalan dengan baik. Dan cadangan ini yang saya kemukakan ini bertujuan untuk mengelakkan kelemahan dari segi kekurangan kemudahan teknikal pada masa hadapan. Itu saja. Baiklah, untuk slot pertama projek santun masyarakat kami, ada dua aktiviti pada slot yang pertama, iaitu aktiviti yang pertama adalah aktiviti pembentangan slide kepentingan tumbuhan kepada alam sekitar dan juga manusia. Pembentangan ini meliputi aspek kepentingan dan keburukan sekiranya manusia tidak menjaga alam sekitar. Beberapa video dan gambar juga telah didedahkan kepada peserta bagi membantu mereka memahami apa isi kandungan video berkenaan. Dan bagi memahami lagi, kami telah menanyakan soalan dan feedback apa yang mereka faham daripada video yang kami paparkan. Dan secara keseluruhan, aktiviti ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang hendak dilakukan dalam program ini. Baiklah, seterusnya, aktiviti yang kedua adalah aktiviti yang lebih ceria, lebih seronok untuk kanak-kanak seperti mereka, iaitu aktiviti pertandingan mewarna. Dan pertandingan ini dijalankan bagi memupuk semangat cintakan alam sekitar. Dan di samping itu juga dapat mengasah bakat mereka. Setiap peserta akan dibekalkan dengan pensel warna dan mereka boleh mewarnakan sebuah lukisan yang kami sediakan bertemakan alam sekitar lah, yang telah disediakan oleh kami. Dan Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada mereka. Mereka enjoy dengan program tersebut, dan selari dengan pertandingan tersebut, kami menilai lukisan yang telah diwarnakan oleh peserta bagi memilih pemenang bagi pertandingan ini. Dan walaupun ada tempat yang pertama, kedua dan tiga, hadiahnya berbeza, namun kesemua peserta anak-anak yatim di pusat asuhan berkenaan kami bekalkan, kami memberi mereka hadiah supaya lebih adil dan tidak berlaku ketidaksamaan layanan lah. Dan kami faham dengan sensitiviti berkenaan, dan itu juga orang kata
memberi dorongan kepada mereka dan lebih bersemangat untuk mereka. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sekali untuk slot yang pertama. Sekian, terima kasih. Wang Firdaus bin Yusuf bernombor matrik D2091209127. So, untuk slot kedua semasa sesi pelaksanaan projek santun masyarakat kami iaitu bertajuk Bumi Hijau, peserta telah didedahkan dengan aktiviti penanaman pokok di kawasan pusat jagaan tersebut. Aktiviti penanaman pokok bunga ini berlangsung selama kira-kira 1 jam bersama-sama dengan penghuni pusat asuhan anak yatim Baitul Muhabbah di Tanjung Malim, Perak. Aktiviti ini dijalankan dengan terdapat 5 kumpulan besar yang utama dibahagikan dan setiap ahli yang terlibat perlu menjalankan proses penanaman pokok dengan betul. Setiap kumpulan tersebut akan diberikan peralatan untuk menanam pokok yang terdiri daripada sebuah pasu, anak pokok, sudip dan tanah yang telah disediakan sepanjang aktiviti menanam pokok berlangsung. Sebelum menanam pokok tersebut, jawatankuasa pelaksana atau ahli-ahli kumpulan kami yang terlibat telah menunjukkan cara demonstrasi yang betul cara menanam pokok berdasarkan video yang telah kami tayangkan pada sesi pertama sebentar saja tadi. So, memastikan peserta mengetahui langkah-langkah untuk menanam pokok dengan betul dan supaya pokok tidak mati dan tumbuh dengan subur. Secara keseluruhannya, semua peserta iaitu penghuni pusat jagaan anak yatim dan asnaf zakat Baitul Muhabbah Tanjung Malim, Perak memberi kerjasama yang sepenuhnya dan maklum balas yang positif semasa pelaksanaan aktiviti ini berlangsung. Itu saja bagi sesi slot kedua iaitu sesi aktiviti menanam pokok. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.